Aku cuma terluka. Petang yang murung menyelimuti Wat Psychiatry. Hujan turun perlahan, menyatu dengan kesepian jiwa yang tersembunyi di dalam dinding dingin hospital. Azmi duduk memandang keluar jendela, hanyut dalam fikirannya yang tidak difahami sesiapa. Hujan ni macam aku. Mendung, berat, tunggu nak tumpah ni. Dan berasa keseorangan. Di saat itu, muncul Ani, wanita yang pernah menjadi cahaya hidupnya. Namun kini, cahaya itu kelam oleh ketakutan dan kekeliruan. Bang, jangan cakap macam tu. Saya tahu abang tengah sakit, tapi abang tak kesorangan. Kau tahu apa ni? Bila abang perlukan seseorang, kau hilang. Abang kawan dengan siapa? Abang tak ada orang untuk abang luar. Abang ada dinding ni je. Saya keliru, bang. Semua orang kata abang dah tak waras. Tapi saya masih sayangkan abang. Ya, Ani, aku tahu. Tapi cinta bukan untuk masa senang je, Ani. Cinta sebenar perlu diuji. Aku tak perlu kasih simpati. Tapi aku cuma nak kau fahami. Aku nak orang lain fahami aku. Aku bukan gila. Tapi aku sakit, Ani. Sakit. Pagi yang tenang di dalam taman hospital menjadi saksi kepada usaha seorang doktor memahami seorang lelaki yang disalah erti. Dr. Razi cuba membuka ruang dalam tembok jiwa Azmi untuk melihat sama ada penyakitnya datang dari hati yang luka atau dari otak yang rosak. Dalam diam, Azmi berjuang untuk difahami, bukan dikasihani. Ya, Encik Azmi, silakan duduk. Selamat pagi, doktor. Apa khabar Encik hari ini? Saya baik, doktor. Okey. Khabar baik je, doktor. Saya nampak Encik Azmi hari ini sungguh tenang. Ini adalah perkembangan yang sangat baik. Betul. Memang di luar nampak tenang, doktor. Tapi dalam ni ribut, doktor. Tapi terima kasihlah, doktor. Sebab dah beri saya peluang untuk keluar walaupun sekejap. Saya percaya yang semua pesakit mempunyai potensi untuk sembuh. Tapi Encik Azmi masih perlu diawasi. Ya, saya faham, doktor. Doktor awasi saya pun untuk kebaikan saya juga. Tapi doktor, tolonglah jangan panggil saya ni pesakit jiwa sebab saya bukan hilang akal, doktor. Saya masih boleh berfikir, saya masih boleh merasa dan juga saya boleh berasa nangis. Kamu dibenarkan untuk berjalan-jalan di luar wad, tetapi Terima kasih. hanya sebentar dan hanya di kawasan wad sahaja. Terima kasih, doktor, sebab saya percaya masa itu emas, doktor. Saya akan menemani kamu berjalan-jalan di luar wad. Okey, terima kasih, doktor. Kita berjalan sekarang. Boleh. Di luar wad, dunia terus berputar. Sekumpulan pelajar teater berlatih dengan semangat. Namun kehadiran Azmi membangkitkan ketegangan. Dia bukan sekadar penonton. Dia adalah refleksi realiti yang tidak mahu mereka lihat. Pertemuan ini membuka satu persoalan besar. Siapa sebenarnya yang sakit? Mereka yang terluka atau mereka yang menafikan luka orang lain? Azmi, Ya, kamu saya, apa? saya berjalan ambil angin. Kami ni tengah buat drama sasau. Ah. Nak tengok lakonan kami tak? Sebelum tu boleh saya duduk? Boleh. Ya, ada apa?
Kami ni nak buat drama sasau berkaitan dengan kehidupan kita. Oh, lakonan. Hidup ni dah cukup lakonan. Orang yang berpura-pura sehat, berpura-pura sakit. Kalau aku lakonkan kegembiraan aku supaya orang tak risau. Tapi Azmi, awak dibuat mental kan? Maksud saya, awak tak patut ambil serius sangat. Dan awak pun fikir saya gila. Semua orang fikir saya macam tu. Tapi cuba fikir, siapa yang lebih gila? Orang yang sakit atau orang yang tak peduli pada yang sakit? Saya rasa awak ni bertarung bukannya gila, tapi awak ni bertarung demi kesakitan dalam tubuh anda. Tepat sekali. Tapi sayangnya ramai yang tak faham. Okey Azmi. Di rumah yang pernah menjadi syurga kecil Azmi, kini hanya tinggal kenangan dan keluhan seorang ibu. Cinta seorang ibu diuji antara maruah dan kasih sayang. Sementara itu di Wat Sunyi, Azmi bergelut dengan kesakitan sebenar yang tidak pernah didengari. Barah otak yang diam namun memusnahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa tuan ni? Entahlah, Makcik. Waalaikumsalam. Ya, ada apa? Saya ni Arif, ini rakan saya. Saya nak jumpa makcik. Oh, ya, ada apa yang boleh saya bantu? Saya nak tahu, nak tanya berkaitan dengan anak makcik Azmi. Oh, boleh. Ikut saya pergi sana. Okey. Selamat pagi Ibu Azmi. Ya, selamat pagi. Okey, saya sini nak datang jumpa Ibu dan mana Bapa Azmi? Oh, dia tadi pergi luar ada kerja. Oh, okey. Okey, sebenarnya saya nak datang sini nak jumpa makcik berkaitan dengan anak makcik Azmi. Saya nak tahu kenapa dia ni ke belakang ni dia macam ada gila. Saya pun tak berapa tahu. Lepas beberapa kejadian, dia dulu seorang yang ceria, tapi sekarang tak tahulah. Tak tahu, ibu tak tahu nak cakap macam mana. Oh, okey. Tapi Azmi saya tengok, saya dengar dia selalu mengalami kesakitan. Dia sebenarnya dia sakit, bukan gila. Tapi makcik selalu dia bercerita tentang keluarga dia, bagi tahu saya, cakap mereka anggap dia tu seorang gila. Tak tahulah. Saya dah cuba dah banyak perubatan. Saya dah jumpa doktor. Sampai bomoh sekalipun saya dah pakai. Tapi masih tetap sama. Tak ada perubahan. Oh, okeylah makcik. Itu sajalah saya nak tanya. Okey, terima kasih makcik. Ya, terima kasih. Sudah. Malam itu, Azmi memilih untuk reda. Dunia mungkin menolak, tetapi Tuhan tahu dia bukan gila. Ani, aku masih ingat saat kita ketawa. Saat kita berjalan bawah langit senja. Tapi sekarang, aku sendiri. Apa yang aku jadi sekarang, bayang-bayang kepada siapa aku dulu. Tapi aku tak nak dilihat sebagai gila. Aku cuma manusia yang sakit. Tuhan, kalau ini akhirnya aku reda. Encik Azmi. Sudah tidak bernafas. Kematiannya sangat mengejutkan. Seorang pesakit mental disahkan meninggal dunia malam tadi akibat barah otak. Bedah siasat mengesahkan beliau bukan gila. Keesokan paginya, sebuah berita mengejutkan menyelinap ke dalam telefon Ani. Azmi telah pergi. Namun hakikat yang terungkai selepas kematiannya menyentak semua.
Dia bukan gila, dia hanya sakit. Ani menangisi kehilangannya, bukan hanya kerana cinta yang tak sempat ditebus, tetapi kerana dia gagal memahami lelaki yang hanya mahukan dimengerti, bukan dikasihani. Hello? 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 Ini adalah Encik Ani ke? Ya, saya. Saya Dr. Razi daripada Hospital Rumah Sakit Jiwa. Ha? Saya ingin memaklumkan bahawa orang terdekat Encik Ani iaitu Encik Azmi sudah pun meninggal dunia. Meninggal dunia? Saya tak percaya, doktor. Baru semalam saya tengok dia ceria. Ada Tapi aja. pun dari pihak hospital tidak percaya. Ini adalah takdir yang telah ditentukan. Saya tak percaya, doktor. Saya memohon maaf sekali lagi Encik Ani sebab ini betul-betul Encik Azmi telah pun meninggal dunia. Terima kasih, doktor, kerana sudah beritahu saya, Dr. Razif. Sama-sama. Salam sekian. Terima kasih, doktor. Assalamualaikum. Azmi. Azmi, jangan tinggalkan aku. Dalam diam, aku menjerit. Bukan kerana gila, tetapi kerana sepi. Sepi yang menggigit jiwa. Mereka lihat tubuhku terbaring, tapi tak nampak luka yang membara. Mereka dengar suaraku ketawa, tapi tak tahu hati sedang sengsara. Aku bukan gila, aku cuma luka. Dan luka ini akhirnya membawa aku pulang ke syurga. Semua pikiranku hilang arah, tapi aku masih di sini, masih bernyawa. Aku bukan gila, aku cuma terluka. Orang yang berpura-pura sakit.